dalam bentuk hukuman mengikut hukum syarak bagi seseorang yang murtad atau keluar dari agama dan yang sudah diberi peluang untuk bertaubat namun tidak mahu bertaubat, boleh dihukum mati menurut pendapat majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi anda pesan-pesan ini terutama yang dipesan dan ditahkan oleh Sultan Selangor ini, waspadalah kita sentiasa insya-Allah dari segi perbuatan dan percakapan kita agar tidak menjejaskan akidah kita insya-Allah. Okey, teruskan bersama kami bicara adab selepas ini. Seperti yang saya war-warkan, dah masuk Syaban, kita nak berbicara tentang adab yang mana berkaitan perbuatan yang kita perbanyakkan di bulan Ramadan. Kita mulakan malam ini dengan adab membaca Al-Quran. Saat lagi jam 9 untuk bicara adab. Ini dia Harmonis Syafaatmu. Ketakutan di hari perhitungan, hari pembalasan, suratan amalan. Kaulah pembela umat berdosa, dikabulkan doa. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, alaika ya Habib Allah, alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya
Hiburan mendidik jiwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa elak wabak penyakit oleh Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, Kor Agama Angkatan Tentera. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافئ نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami nescaya kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi ya Allah sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami maka ampunilah perbuatan zalim kami dan rahmatilah kami sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha mengasihani ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang yang beriman ya Allah sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19 segala penyakit keburukan tingkah laku dan malapetaka ya Allah kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna ya Allah hilangkanlah segala kesengsaraan kami sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19 kesulitannya kejahatannya serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi khususnya di negara kami yang tercinta ini wahai Allah dan di negara umat Islam amnya Tuhan yang maha berlemah lembut sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu ya Allah mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kerehatan kami daripada segala punca kejahatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jom jadi pemanggil berkuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Saya Aidil Aziz, penggiat industri hiburan tanah air. Disebabkan pandemik, punca pencarian kami terjejas. Tapi syukur kerana kita semua akan menerima vaksin tidak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi.
Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin melindungi kita. Ini fakta, bukan auta. Vaksin ini pun disyorkan oleh pakar-pakar dan ahli agama kita. Vaksin untuk melindungi kita dan masyarakat. Lindung diri, lindung semua. Tawau 100.7 FM. Menarik dalam Ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi Bicara Adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih anda yang terus setia jadikan kami teman anda. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, Faiz Haji Osman dekat sini teman-teman anda. Hari ini edisi hari Selasa seperti biasa, kita nak bawakan perkongsian dalam Bicara Adab kita malam ini bersama tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dah pun berada atas talian waktu ini. Anda boleh tonton di Facebook, YouTube dan juga dengarkan di radio. Dan insyaAllah perbincangan kita seperti yang diwar-warkan, kita dah masuk Syaban pun, dan insyaAllah perbincangan kita berkaitan dengan apa antara amalan-amalan yang boleh kita laksanakan Ramadan ini. Kita nak sama-sama perbaikilah dari segi adab kita melaksanakan amalan tersebut, insyaAllah. Kita dah pun bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Baik sihat Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Malam ni kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk adab membaca Al-Quran. Menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Jadi anda yang nak tahu tentang kitab ini, anda boleh rujuk, nanti saya kongsikan linknya di Facebook dan juga YouTube. InsyaAllah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita malam ni dalam bicara adab kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan majlis kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada malam ini. Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan taufik untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan ilmu yang kita pelajari waktu yang kita perlukan, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmika wa qad kana nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna 'ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilayna waqta ihtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin.
اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan Haji Faiz hafizahullah taala wa mata'ahu bi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM juga yang mendengarkan ataupun yang menontonnya melalui live Facebook ataupun YouTube. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta izin dan inayah. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam siri pengajian kita di dalam kitab Al-Adab. Dan pada minggu ini sudah masuk bulan Sya'ban. Tanpa kita sedari, sekejap je masa berlalu. Dan kita dah nak masuk Ramadan balik dah. Teringat kita macam mana Ramadan yang lalu kita lalui kan. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Ada yang indah, ada yang tak indah. Ada pelbagai ragam. Macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita kena lebih banyak panjatkan doa sebagaimana yang selalu ataupun sebagaimana yang kita telah sebutkan pada bulan Rajab yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bulan Sya'ban juga, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang bulan Sya'ban, maka telah turun satu ayat di dalam bulan Sya'ban bercerita ataupun berkaitan dengan salawat ke atas baginda Nabi. Sebab itu dianjurkan untuk kita banyakkan salawat pada bulan Sya'ban, kerana turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini disebutkan diturunkan pada bulan Sya'ban tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dimaklumkan, insya-Allah dalam siri ataupun sesi kita pada bulan Sya'ban ini kita akan membicarakan berkaitan perkara-perkara yang berkait dengan apa yang kita nak lakukan pada bulan Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bicarakan berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita maklumi, bulan Ramadan dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Orang yang tak pernah baca Al-Quran pun akan baca Al-Quran bulan Ramadan. Istimewanya bulan Ramadan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, sehingga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini satu perkara yang sangat baik dan perkara yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Sehingga kalau kita baca tentang bagaimana semangatnya para ulama pada bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
mengkhatamkan Al-Quran sebulan Ramadan sebanyak 60 kali. Jadi bukan sikit, kan? Kita ni baca tahun ni dapat 20 Ramadan khatam Quran. Rasa dah syurga dah kita. Dah rasa syurga dah tu. Tapi rupa-rupanya bila kita baca tentang orang-orang saleh, mereka memang menjadikan hidup mereka terutama di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Maka sebagaimana kita ketahui, Al-Quran punya fadilat yang cukup banyak. Sehingga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebagaimana menjadi kebiasaan kita, mungkin kita boleh sebutkan menjadi rutin kita bila masuk bulan Ramadan, kita akan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana fadilatnya yang cukup banyak, ganjaran di bulan Ramadan yang cukup banyak. Dan pada pertemuan kali ini, kita nak bincang apa yang kena kita tambah baik dalam pembacaan Al-Quran kita, supaya kita bukan hanya nak khatam semata-mata, tetapi ia dihitung ibadah di sisi Allah, dan kita dapat beramal dengan apa yang di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu mengubah diri kita menjadi insan yang mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi yang ada kitab boleh buka halaman 345. Dah sampai 300 dah kita. Cepat. Bukan. Cepat bukan sampai 300 dah. Cuma kita lompat pengajian ataupun bab kita supaya kita dapat bahas sesuai dengan apa yang kita nak lalui. Baik, yang pertama kata penulis hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Nanti ataupun kalau zaman sebelum COVID datang kan, kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Kadang-kadang satu masjid ada 40 kumpulan, 20 kumpulan, 10 kumpulan. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Grup hang dah berapa. Woi, grup dia orang dah laju. Cepat Baik yang muda, baik yang anak-anak sekolah, baik yang mak ayahnya, sama juga. Semua berebut untuk khatam, untuk habis cepat. Jadi kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran, kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kenapa baca Al-Quran ni penting, adab-adabnya kita kena baca. Sebab kita baca sebelum ni DJ Faiz, nak masuk tandas pun ada adab. Betul. Kalau nak masuk tandas pun ada adab. Bagaimana dengan mukjizat yang agung ni, takkan tak ada adab? Maka sangat-sangat perlu dijaga. Jadi yang paling utama nak baca Quran, ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Macam mana kita membaca sesuatu yang daripada Allah, niatnya untuk orang lain, itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Yang paling baik bila kita nak membaca Al-Quran, maka kita berada dalam keadaan yang paling baik.
Al-Imam Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, guru kepada Al-Imam Syafi'i, bila mana dia nak baca hadis, beliau akan pakai pakaian yang paling cantik, pakai minyak wangi paling mahal, kerana memuliakan hadis Nabi. Apalagi kalau yang kita nak baca ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi lah yang perlu kita jaga. Maka berpakaian dengan pakaian yang baik, ada dalam keadaan berwuduk, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan tenang hati. Jadi jangan disibukkan dengan benda-benda yang lain. Sambil baca Quran, sambil tengok cerita. Itu satu perkara yang bahasanya tidak beradab dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah ketika mana sampai ayat tilawah. Ni yang kita kena pelajari. Bila sampai ayat yang mana dianjurkan untuk kita sujud. Ataupun kalau dalam salat, kita panggil sujud sajadah. Kan? Kalau yang selalu pergi subuh hari Jumaat tu ada baca surah sajadah, maka ada sujud tersebut. Maka dianjurkan bila kita sampai di sujud tilawah, maka sampai ayat tu dianjurkan untuk kita sujud dan baca doa. Apa dia doa ni? Ni. Kalau mungkin kita tak pernah baca, maka ni doanya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu biasa kita baca sampai situ. Tapi kalau kita nak sambung lagi, ada tambahannya di situ. Sajadalaka sawadi wa amana bika fuadi farzuqni ilman yanfa'uni wa amalan yarfa'uni. Jadi bila kita, maksudnya nak bagi tahu dekat sini apa dia juga. Bila kita nak baca Al-Quran, kita kena belajar tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya hukum tajwidnya. Bila ada simbol-simbol yang menunjukkan ini ayat sejadah yang lain-lainnya, kena ada lah. Kena belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu ayat tu ayat sejadah ke bukan? Jadi kalau ada kesempatan bila masuk Ramadan nanti, contohnya kita nak cari buku apa, kita nak pelajari, antara buku yang baik untuk kita belajar karangan Al-Imam Nawawi, nama buku tersebut At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Buku cerita tentang hukum hakam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian untuk menyempurnakan faedah dalam kitab ni, maka Habib sebut, mungkin ada orang tak tahu sujud tilawah ni apa dia Ustaz. Tak pernah tahu lah pula, baca je selama ni. Maka di sini Habib sebut sujud tilawah adalah sujud satu kali yang dilakukan di dalam salat atau di luar salat ketika membaca ayat sajadah atau ketika mendengar seseorang membaca ayat sajadah. Jadi bukannya orang yang baca je. Katalah kalau kita duduk, kita dengar orang baca ayat sajadah, maka kita pun dianjurkan untuk sujud dan membaca doa tadi. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila imam dalam solat melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum untuk ikut sujud juga. Jadi kalau DJ Faiz biasa pergi ke Mekah, Madinah hari Jumaat, ada kalanya dibaca sujud sajadah, maksudnya surah sajadah, ada kalanya tidak. Maka kita akan lihat betapa ramainya orang yang mungkin tidak pernah melakukan sujud sajadah kerana mungkin kita sebutkan kurang ilmunya. Maka kalau kita pergi ke Masjidil Haram, ketika orang sujud tilawah ataupun sujud sajadah, ada yang rukuk, ada yang tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya. Huru-hara kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia pergi umrah, dia kata, Ustaz, tak ada pun imam ni baca sujud sajadah. Mungkin kerana kalau dibaca, ada kalanya tu ramai yang habis huru-hara sebenarnya subuhnya.
Sebab lepas dia rukuk dia pun dah tahu dah. Kenapa orang sujud? Dia orang ni lupa ke? Dia pula kata dia betul, orang lain yang salah. Sahih. Sebenarnya dia yang tak tahu ayat tu adalah ayat sajdah. Kemudian ada satu lagi faedah. Ini penting untuk kita ambil. Zikir pengganti sujud tilawah. Ada kalanya kita sedang membaca Al-Quran secara berjemaah contohnya. Tapi kita punya ruangan sempit, tak muat nak sujud dan sebagainya, ataupun memang kita tak nak sujud saja dah, ataupun berhalangan, maka disebutkan apa pengganti bagi sujud sajadah ataupun sujud tilawah tu. Sujud tilawah lah bila di luar solat. Jika seseorang berhalangan untuk melakukan sujud tilawah, maka dianjurkan baginya untuk membaca zikir berikut ini. Jadi katalah contoh kita tengah tadarus, kemudian sampai ayat sujud tilawah, tapi kita tak sujud, maka dianjurkan kepada kita ganti sujud tu dengan berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 4 kali kita baca. 4 kali kita baca. Baik. Seterusnya kita akan sambung setelah ini insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian awal ini dalam bicara adab kita, adab membaca Al-Quran. Jadi anda boleh terus bersama-sama kami. Kita berbicara daripada kitab Adab, mencakup 50 adab dan 50 keadaan. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yup, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Anda boleh like siaran ini dan anda boleh share. Semoga ramai beroleh ilmu. Kadang kita nak kongsi tak tahu, takut salah cakap, takut salah sebut dan sebagainya. Kliklah button share. Semoga ramai beroleh ilmu daripada perkongsian kita malam ini. Kita nak sambung lagi perkongsian selanjutnya dalam adab membaca Al-Quran. Persediaan kita nak masuk Ramadan ini, insya-Allah kita nak dengarkan bicaranya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz hafizahullah taala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. InsyaAllah kita sambung lagi bicara kita berkaitan dengan adab ketika mana membaca Al-Quran. Bukan kita baca semata-mata untuk habis dulu, tetapi agar kita dapat mengamalkannya dan dapat menghayati. Bahkan kata Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala,
beliau menyebutkan dawaul qulubi khamsatu asya. Ubat hati ini di Faiz ada 5. Yang pertama apa? Qiraatul Qur'ani bitadabburi. Yang pertamanya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan mentadabburi, memahami maknanya, membacanya dengan tenang, menghayatinya, ia akan jadi ubat bagi hati. Jadi Al-Quran ini bukan sahaja membacanya dapat pahala, tetapi hati juga akan dapat dibersihkan. Jadi kalau kita dalam hidup yang kita perlu lakukan, kita ni kalau dalam kehidupan kita, kita bergaduh dengan orang ataupun kita buat salah, kita lari daripada orang tersebut. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat salah, kepada siapa kita lari? Tetap kepada Allah. Mengaku salahnya kepada Allah, larinya kepada Allah, mohon ampunnya kepada Allah. Kerana kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dalam kitab ini yang keempat, bila mana kita nak baca Al-Quran, renungi ayat-ayat yang kita baca. Kerana ia adalah ubat untuk membersihkan hati. Maka dalam Al-Quran disebut, afala yatadabbaruna al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Adakah kita ni tak menghayatinya? Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Maka di dalam Al-Quran itu ada barakah. Membacanya itu akan menjadikan diri kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan lagi oleh penulis, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini adab yang perlu kita ingatkan pada diri kita dan anak-anak kita. Bahkan tadi kalau kita cerita tentang tadabbur, memahami makna dan sebagainya, para ulama sebut man qara al-Qur'ana ma'a ma'rifati ma'nahu. Siapa yang baca Al-Quran dan dia memahami maknanya, kana lahu bi kulli harfin, baginya setiap huruf tu 700 hasanah, 700 kebaikan hasanah. Au ma hadha makna, atau yang seumpama dengannya. Baik. Jadi, bila kita nak baca Al-Quran, tadi kita dah sebut menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan wudu. Benar, bukanlah menjadi syarat orang nak baca Quran kena ada wudu. Tapi kalau dia nak pegang Quran, maka wajib ada wudu. Jadi, tapi kalau dia berhadas besar, dia berada dalam keadaan junub, dia berada dalam keadaan haid ataupun nifas, maka membacanya juga tidak dibenarkan, juga membawanya juga tidak membenarkan ataupun memegangnya. Kemudian disebutkan lagi yang ketujuh, memakai siwak sebelum membaca Al-Quran. Ini satu sunnah yang mungkin telah lama hilang ataupun tidak ramai yang sudah mengamalkannya. Jadi sebelum baca Quran, kita bersugi dulu untuk bersihkan mulut kita, dan juga ia bahagian daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi, bila mana kita nak baca Al-Quran, maka disesuaikan dengan tertib surah-surahnya. Maksudnya apa? Kita baca Al-Quran ikut susunan tertib dalam Al-Quran. Jangan kita baca sekejap baca surah yang awal, lepas tu buka juzuk 30, kemudian patah balik juzuk 24, kemudian pergi pula juzuk 1. Jadi baca ikut aturan. Baca ikut aturan. Sedemikian juga dalam solat. Dalam solat pun paling baik kita baca ikut aturan. Maksudnya contoh, kalau rakaat pertama kita baca surah Wadduha, maka rakaat kedua baca Alam Nashrah. Kemudian kalau kita baca rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua baca surah Wattin. Ikut aturan itu paling baik. Sedemikianlah kalau kita baca Al-Quran di luar sembahyang. Dianjurkan juga
Kalau kita baca Al-Quran, maka kita menangis. Kalau tak boleh menangis, maka berusahalah seakan-akan menangis. Bawa feel tu, bawa rasa tu. Maksudnya pada ayat-ayat yang berkaitan. Yang waktu sedih pun kita nangis, waktu gembira pun kita nangis. Jadi tak kenalah. Jadi ikut keadaannya. Tengok kerana apa Nabi sebut, Iqra'ul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabaku. Baca Al-Quran dan menangislah. Dan jika kalian tidak mampu menangis, maka usahakanlah seakan-akan kalian menangis. Usahakan. Jadi mula-mula memanglah rasa Allah Ustaz, sangat hati saya sampai tak boleh menangis. Tapi bila kita sudah membiasakan, nanti akan datang rasa itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bila kita nak baca Al-Quran ni, maka baca Al-Quran dengan tartil. Baca satu-satu, jangan kalut-kalut. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, kalut lah baca. Laju macam kereta api. Kawan-kawan yang tadarus sekali pun tak dapat dengar dengan baik bacaan tersebut. Jadi jangan, ni kita kena ubah. Jangan sebab nak khatam kita baca laju sangat. Tetapi baca dalam keadaan tertil. Kerana dalam Al-Quran disebut dah warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran tu dengan perlahan-lahan. Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan tertil. Bahkan sebutan itu satu-satu. Kalau bahasa kita ni tak makan huruf. Tak ada huruf yang tidak tersembunyi. Semua didengari dan semua dapat haknya pada huruf-huruf tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya nombor 12 disebutkan memulai dengan membaca ta'awuz dan bismillahirrahmanirrahim. Baik kita mulakan daripada surah yang baru ataupun kita sambung daripada tengah-tengah, maka mulakan dengan a'udzubillah dan juga bismillah. Memohon perlindungan Allah dan mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di pertengahan ayat. Itu yang paling baik. Ini bila mana kita di luar salat. Bila kita di luar salat. Kemudian nombor 13, ini antara perkara yang juga kita kena ambil perhatian. Bila mana kita membaca Al-Quran dan setelah kita membaca Al-Quran, maka perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Jadi kalau kita ada hajat apa-apa, ada ingin apa-apa, ada yang kita harapkan, antara waktu disebutkan mustajabnya berdoa adalah setelah kita membaca Al-Quran. Jadi ambil kesempatan ni. Bila mana kita baca Al-Quran dengan banyak bahkan bukan sahaja kalau sebut tadarus, bukan kita je baca Quran, maksudnya ada kawan-kawan kita lagi. Maka ambil keberkatan Al-Quran, ambil keberkatan Ramadan, ambil keberkatan masjid, ambil keberkatan perkumpulan dengan orang-orang baik, doa pada Allah. Ya, habis sadaqallahul azim, bangkit semualah. Ni peranan lah siapa yang jadi ketua kumpulan tadarus, maka berdoa dulu. Jadi nanti kita akan bincang pula pada minggu yang akan datang. Nanti ada berdoa pula. Macam mana nak berdoa agar doa itu Allah makbulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan semua doa-doa kita. Kemudian jadi berdoa. Dan kemudian disebutkan yang ke-14 dekat sini. Disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh penulis. Kalau kita nak pegang Quran, jangan ingat kita pegang macam kita pegang majalah. Komik ke ya? Komik ke, novel ke. Saya. Jadi yang pertama, pegang dengan tangan kanan. Dan jangan bawa, apa macam kita bawa komik tu. Bimbit. Dia bimbit ke nama bimbit. dia? Tak tahu saya nama dia. Tapi letak dekat dada. Itu paling baik. Sebagai memuliakan Al-Quran. Satu kemuliaan. Kena ada beza lah
cara bawa novel dengan cara bawa Quran tak sama. Tak sama. Juga kita kena jaga ni, kadang-kadang ada orang dia tak ambil perhatian. Bila mana dah duduk dalam tadarus, duduk dekat surau dan sebagainya, Al-Quran diletakkan di atas lantai. Ni bukan buku majalah, tetapi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan apa yang ada dalam Al-Quran lah yang kita dapat petunjuk. Maka bukannya Al-Quran berkhidmat kepada kita, kita berkhidmat kepada Al-Quran. Letakkan dia pada tempat yang tinggi, ada rehalnya. Kalau boleh kata beli rehal khusus untuk letak Al-Quran, itu satu perkara yang baik. Kan? Buat rehal khusus. Sekarang ni macam-macam rehal cantik-cantik. Kan? Ukir sana, ukir sini. Tapi jangan rehal je cantik, Qurannya tak dibaca. Oh, masalah juga. Tetapi kalaulah kita beli semua itu memuliakan Al-Quran, maka ia satu perkara yang baik. Mudah-mudahan diberi pahala atas niat tersebut. Yang penting kemuliaan Al-Quran itu kita jaga. Jangan sesekali letak di lantai. Kadang-kadang orang nak betulkan baju pun, dia letak kat lantai, itu pun sudah kurang adab dengan Al-Quran. Jadi kita tak berkhidmat kepada Al-Quran, bagaimana nak harapkan syafaat daripada Al-Quran nanti di akhirat? Kita nak al-mut jaga kita di kubur dan sebagainya, tapi adab kita dengan Al-Quran tak ada. Jadi bagaimana kita nak dapat semua perkara-perkara tersebut? Jadi kena jaga. Sedemikian juga yang berkaitan juga disebut di nombor 17. Jangan buka lembaran Al-Quran dengan jari yang dibasahi dengan ludah. Ni tanda tak beradab. Walaupun tak boleh buka lah, licin. Al-Quran baru buka, lama dah tak buka ni. Kan? Jadi dia dah melekat-lekat. Contohnya. Jadi kita ambil air liur kita dengan jari kita buka Al-Quran. Jangan sesekali sedemikian. Tapi kalau kita nak buka, tak ada, basahkan, ambil air lah. Ambil tisu, basahkan, letak jari kita, buka halaman. Kerana perbuatan ambil guna liur tu, itu adalah satu perbuatan yang tidak sedayaknya bagi Al-Quran. Bahkan Habib sebut kat sini hukumnya haram kalau niat kita menghina Al-Quran. Jadi perkara-perkara ni mungkin dilihat kecil. Kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang jauh lah ustaz nak pergi paip pula nak ambil. Kan? Lah kali air liur je dah. Sekarang kalau buka air botol ustaz minum pula. Mula-mula puasa bukan boleh nampak-nampak air kan. Tak boleh kawal diri. Dia kata kan, tak boleh kawal diri. Dan yang terakhir sebelum kita berhenti, dianjurkan nombor 18, dianjurkan untuk berdiri tatkala Al-Quran akan diberikan kepadanya. Jadi jangan ada orang ambil tu sambil-sambil je, sambil macam ni je kan, sengit badan ambil Quran. Macam-macam gaya ambil Al-Quran. Sedangkan ta'ziman, memuliakan Al-Quran tu sebab kita sebut tadi, kita yang berkhidmat kepada Al-Quran, bukannya Al-Quran berkhidmat kepada kita. Jadi kita yang bangun, ambil Al-Quran, duduk balik. Sebab apa? Sebab yang kita nak baca ni, setiap huruf itu bagi pahala pada kita. Jadi sudah tentulah ianya istimewa. Jadi penghormatan untuk Al-Quran perlu kita berikan. Baik, insyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi dengan beberapa perkara yang penting. Juga berkaitan dengan doa tadi, apa antara amalan para ulama, bila antara waktu yang mustajab untuk berdoa ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita nak sambung selepas ini. Jadi anda teruskan bersedia bersama kami untuk bicara adab. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup. Dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita, sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup. Cara senyum, cara menguap pun Islam.
apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis mana yang lebih banyak. Kita sepakat ke kita ikhtilaf. Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawasul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini dalam bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita dengarkan adab membaca Al-Quran dalam persediaan kita nak masuk ke Ramadan nanti. InsyaAllah kita doa semoga Allah rezekikan berjumpa Ramadan tahun ini untuk kita beribadah sebanyak dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Ustaz, kita sambung lagi bicara kita. Silakan Ustaz. Hafizahullah Ta'ala, sidang pendengar IKIM, mudah-mudahan dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahawasanya menjadi amalan salafun salih. Nak bagi tahu kepada kita betapa pentingnya adab dengan Al-Quran dan juga ilmu berkaitan Al-Quran. Maka disebutkan amalan salafun salih yu'allimuna auladahum. Mereka ajar anak-anak mereka ayatan minal Quran, ayat-ayat daripada Al-Quran bersama makna dan sebab ayat itu turun sekali dan di mana diturunkan. Nak bagi tahu pentingnya ilmu berkaitan Al-Quran, dan sangat luas ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Bukan saja taranum, tapi ada padanya tajwid, makhraj huruf, ada padanya sebab nuzul, ada padanya tafsir. Jadi ilmu Al-Quran ni luas. Jangan kita hanya semata-mata ingat hanya pada taranumnya dan tajwidnya, tapi ada yang lain lagi. Ulum Qurannya, tafsirnya juga perlu diambil perhatian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum saya terlupa, saya kongsikan juga sebagaimana disebut oleh Habib Muhammad Amin pada pengajian dulu di Madinah Al-Munawwarah. Beliau sebutkan antaranya bila lagi waktu yang baik untuk kita berdoa ketika membaca Al-Quran. Kata beliau, setelah kita membaca 100 ayat daripada Al-Quran, maka berdoalah. Itu antara tempat-tempat yang dimustajabkan untuk berdoa. Jadi, ada kesempatan ataupun kalau kita dah baca Al-Quran sekitar 100 ayat, berhenti dan baca doa. Selain waktu-waktu yang kita berhentilah. Sebelum kita bersurai, maka berdoa dulu, kerana ia antara tempat-tempat mustajab doa. Kemudian yang ke-20 disebutkan setelah selesai membaca Al-Quran, maka dianjurkan untuk membaca Sadaqallahul Aliyul Azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim nabiyul wafiyul karim wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli waqtin wa hin minna wa minkum wa min kulli ahadin minal mu'minin afdalus salati wa azkat tahiyyati wat taslim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na Allahumma arfa'na Allahumma arhamna bil Qur'anil azim warham walidina wa masyayikhina wa muallimina wal hadirina wa jami'al muslimin. Ni kita ambil terutama Ramadan kali ini, tadarus kali ini kita tambah sikit. Sebelum ni mungkin sadaqallahul azim je, tapi ambil tambahan. Itu tanda orang yang mengaji, menuntut ilmu. Ada tambahan setiap kali lepas mengaji.
Jadi lepas habis tadarus, bila nak sadaqallahul azim tu baca doa ni. Jadi Allahumma anfa'na, ya Allah, bagi manfaat kepada kami, angkat kedudukan kami, rahmati kami dengan Al-Quran, rahmati kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, dan hadirin dan seluruh kaum muslim. Di samping doa yang kita selalu baca lah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah tu. Kemudian disebutkan lagi. Jadi tadi kita dah baca Al-Quran, sekarang Habib sebutkan pula bagaimana keadaannya bila kita nak khatam Al-Quran. Kita kena tahu antara waktu mustajab doa ketika mana khatam Al-Quran. Sebab itu disebutkan jika seseorang telah mengkhatamkan Al-Quran, maka dianjurkan baginya untuk mengajak kerabat, keluarga serta para sahabatnya untuk menghadirinya, hadir ke majlis khatam. Kerana majlis khatam antara majlis yang mustajab untuk doa. Mungkin anak-anak kita tak khatam lagi, kecil-kecil lagi, bawa mereka ke majlis khatam. Walaupun yang khatam tu 10 orang, untuk mereka juga dapat barakah daripada majlis khatam Al-Quran tersebut. Tengok disebutkan kana Anas bin Malik, apabila sahabat Anas bin Malik idza khatama al-Quran, kalau mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa da'a, maka dia mengumpulkan ahli keluarga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berdoa bersama-sama. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Sayyidina Ibnu Abbas, apa dia, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya dia mengutus seseorang untuk mengkhabarkan kepadanya tentang seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian tatkala orang tersebut akan mengkhatamkannya, maka utusan Ibnu Abbas tersebut mengkhabarkan kepada beliau, kemudian beliau ikut menghadiri. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini yang telah Nabi doa dan memang alim berkaitan ilmu tafsir. Sealim-alim Sayyidina Ibnu Abbas pun, beliau bagi tahu kepada utusannya, kalau ada orang khatam Quran, bagi tahu, aku nak datang. Sebab apa? Nak ambil barakah dan juga kemustajaban dalam majlis khataman Al-Quran. Jadi kita kena ambil peluang. Kalau jumpa ataupun kalau ada majlis khatam nanti di surau-surau kita, alhamdulillah, sebagaimana dah dimaklumkan oleh pengumuman tadi, tahun ni insya-Allah kita dapat solat tarawih di masjid dan surau yang dah lama kita rindu. Jadi sudah tentu nanti ada padanya majlis khatam Al-Quran. Jadi bawa ahli keluarga kita. Kalau nanti kerajaan benarkanlah, jangan bawa tak dibenarkan, nanti masalah lain pula. Jadi kalau dibenarkan, bawa, hadir bersama, angkat tangan, tadah tangan bersama, menangis bersama, berharap bersama kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Quran ini jadi sebab kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat, dan diangkat segala ujian dan bala yang Allah telah timpakan kepada kita dan seluruh umat. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca akan menjadi sebab kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan pula macam mana tertib pula kalau kita nak buat khatam Al-Quran. Yang pertama, paling baik nak buat khatam Al-Quran permulaan pagi atau permulaan malam. Itu paling baik. Jadi kalau nak buat khatam Al-Quran pagi-pagi waktu duha tu, okeylah tu. Ataupun permulaan malam ni biasanya lepas maghrib. Lepas maghrib kita buat. Kemudian disebutkan Al-Imam Nawawi kata apa? Wa amma man yahtimul Qur'an al-Karima fi ghairi salatil wal jama'atu alladhina yahtimuna mujtami'in fayustahabbu an yakuna khatmuhum fi awwalil layli aw fi awwalin nahar. Tu dia punya syahid dia, dianjurkan khataman itu dilakukan di awal siang ataupun di awal malam. Dan paling baik, kenapa istimewanya bila kita sebut Ramadan, maka yang identik dengan dia adalah membaca Al-Quran. Kerana
Anda tengok dekat poin seterusnya, dia kata apa? Habib kata, para hadirin dianjurkan dalam keadaan berpuasa jika memungkinkan. Jadi kalau bulan Ramadan, sangat sesuai lah. Sangat sesuai. Jadi kita tengok, ada padanya puasa, ada padanya bacaan Al-Quran, ada padanya khatam Al-Quran, ada padanya perhimpunan dengan orang-orang ramai, dan kalau ada orang soleh. Maka banyak sebab-sebab yang menjadi sebab untuk dimustajabkan doa. Jadi sebab tu nanti dalam adab berdoa, kita kena kumpul sebab-sebab untuk menjadi sebab doa kita dimustajabkan. Ada orang soleh yang aminkan tempatnya di masjid dalam keadaan berwuduk, berpuasa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kerana orang yang nak berdoa tak tahu apa adab-adab dan perkara-perkara yang perlu ditambah bagi nilai doa tersebut tinggi. Jadi itu pun kita kena pelajari. Jadi paling baiknya berpuasa. Jadi kalau kita nak buat macam tu, baiknya buat awal pagi lah. Awal pagi. Kita buat awal pagi majlis khatam tersebut. Kemudian disebutkan dianjurkan untuk memperbanyakkan doa kerana doa yang dibaca tatkala khataman Al-Quran mustajab. Jadi antara waktu mustajab kita belajar di sini adalah ketika mana dalam majlis khatam Al-Quran. Dalam majlis khatam Al-Quran. Baik. Yang terakhir boleh kita sebutkan di sini adalah bila waktu-waktu yang paling baik dan utama untuk kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni tak ada waktu yang khusus. Maksudnya tak ada larangan bila-bila pun, melainkan bagi orang-orang yang terhalang daripada membaca Al-Quran. Maksudnya dia junub, dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, yang itu tak boleh baca Al-Quran. Tapi kalaulah orang yang sihat, bila nak baca Quran, bila-bila boleh baca. Tak ada larangan. Cuma ada waktu-waktu mulia yang baik untuk baca Al-Quran. Bila waktunya? Yang pertama, Habib sebut, yang pertama pada waktu tahajud. Waktu malam yang hening, seseorang itu hanya bersama dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang melihatnya, maka baca Al-Quran, fahami maknanya, supaya dia dapat menangis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian antara maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak ni waktu emas dipanggil. Waktu emas. Maksudnya apa? Jangan sibukkan urusan-urusan lain di antara maghrib dan isyak. Melainkan memperbanyakkan amal ibadah. Sama ada kita zikir, hadir majlis ilmu, ataupun kalau kita tak ada majlis ilmu, maka baca Quran. Yang penting kalau boleh antara maghrib dan isyak, kita kosongkan daripada urusan dunia kita. Cuba cari jalan sedemikian. Kemudian bila lagi waktu? Setelah solat subuh. Setelah solat subuh dianjurkan untuk kita baca Al-Quran. Paling kurang kalau boleh lepas subuh baca Yasin. Baca Yasin tu bahkan para amalan-amalan ulama di Yaman terutama ni, maka baca Al-Quran apa antara baca surah Yasin. Niat apa? Supaya urusan pagi itu dimudahkan. Jadi kadang-kadang Allah Ustaz tak sempat duduk dalam kereta boleh baca kan, sebelum nak pasang apa-apa. Jadi kita baca dulu surah Yasin. Niat mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita hari itu, Allah pelihara diri kita hari itu, Allah jaga harta benda kita pada hari tersebut. Maka memohon perlindungan Allah dengan membaca Al-Quran. Antaranya apa yang baik untuk dibaca? Surah Yasin. Antaranya surah Yasin. Kemudian bila lagi waktu yang paling baik baca Al-Quran? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni nanti kita akan sebutkan amalan yang mana sunat dapat pahala wajib. Amalan wajib dapat 70 kali ganda. Banyak tak banyak ni amalan pada bulan Ramadan. Kemudian pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Kerana hari-hari ni kita puasa dan Jumaat adalah Sayyidul Ayyam. Paling kurang